Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian di mana saja kita berada. Alhamdulillah panjang lagi umur kita sehingga dah ke malam yang berkat ini 10 Ramadan bulan Zulhijjah. Itulah 10 hari yang terbaik pada sabit dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini seperti yang telah kita buat bersama dengan bahagia tuan guru kita Datuk Dr. Abdul Basit, Musyrif Pondok Sungai Durian kita yang ada di pasaran kita. Juga kita akan mukadimahkan juga dengan penyelaras program kita Ayanda Haji Arsyad Al-Makki untuk memukadimahkan sepatah dua kata. Silakan Ayanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi untuk malam ini bersama host kita Datuk Rashidi Jamil dan tetamu kita Datuk Dr. Abdul Basit. InsyaAllah kita bersama untuk live masa lebih kurang 1 jam daripada sekarang. InsyaAllah kita teruskan bersama Datuk dan terima kasih pada Datuk Dr. Abdul Basit yang sudi bersama kita malam ini. InsyaAllah kita malam ini kita berkenaan haji kerana ketika ini kami bertiga ni biasanya kalau musim haji sudah ada di sekitar kota Mekah untuk menunaikan haji macam biasa setiap tahun. Tapi disebabkan suasana COVID sekarang ini kami dah 2 tahun tak dapat pergi ke Tanah Suci Mekah. InsyaAllah kita akan bersama ke Tanah Suci Mekah pada suatu hari nanti insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda Haji Arsyad laras program. Datuk, ada suara gangguan tu kat mana? Ada orang bagi tahu kat mic komen ha. Terganggu. Tak apa, teruskan. Okey, baik. Tapi nanti kita tutup mic. Penyelenggaraan program kita, ibu bapa, sahabat-sahabat sekalian. Kita mohon share sambil kita dengar bicara online, kita share sebanyak-banyaknya. Dan malam begini kita bersama dengan Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, Musyrif Pondok Sungai Durian kita untuk membicarakan satu tajuk berkenaan dengan rehlah hati menuju kebaikan. Dalam keadaan kita sekarang, kita tak dapat nak berada di hati. So apabila yang dah Arsyad tadi sebut tu saya sebelum itu pun Datuk Dr. Abdul Basit pun sebut biasanya kita bertiga waktu ni dah dekat Mekah dah, tetapi apa pun kita redha dengan ketentuan Allah, apa yang dapat kita buat sempena dengan hari yang begitu besar dalam hidup kita ini nak datang. Jadi bersama dengan kita malam ini membicarakan tajuk rehlah hati menuju ke Baitullah. Maka ada baiknya saya baca ayat Al-Quran dahulu mukadimah kita ni. Iaitulah daripada surah Al-Haji ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan ingatlah kata Allah ketika kami memberi dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Suratul Hajj ayat 27. Jadi malam ni kita nak persilakan sebagai mukadimah Sahibul Fadilah Datuk Doktor untuk membicarakan tajuk kita. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ini dihormati moderator kita Fadil Ustaz Datuk Rashidi dan juga
penyelaras kepada program kita ni Tuan Haji Arsyad Al-Hajj. Muslimin dan juga muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini, malam Jumaat 5 Zulhijjah 1442. Ana sewaktu Tuan Haji Arsyad telefon ajak berbicara tajuk ini, saya pun duk fikir, saya nak suka ke nak menangis. Memandangkan lagi 3 hari kita nak bertarwiyah. Esok hari 6, hari 7, biasanya malam 8 tu kita sudah diangkat ke Mina. Dia panggil Yaumut Tarwiyah. Untuk para jemaah sekalian yang suka dengan ilmu haji ini, saya maklumkan haji itu bermula pada hari yang ke-8, hari 8 Zulhijjah, dia panggil hari Tarwiyah. Tarwiyah ni kalau bahasa dulu-dululah, asal bahasa dia, maknanya hari orang menyediakan air untuk ke Arafah. Itu dia panggil Tarwiyah. Unta-unta diberi minum sampai kenyang, tangki-tangki dia dipenuhkan sebab mereka nak berjalan ke arah ke Mina, ke Arafah, kemudian balik semula ke Mina dan ke Mekah Al-Mukarramah. Mana perjalanan jauh. Mana kalau kita orang panggil isi minyak penuh-penuh. Itu makna hari Tarwiyah. Ada orang tanya dia tu, Ustaz, apa makna hari Tarwiyah? Itulah makna dia, hari menyediakan air. Menyediakan air. Adakah hari Tarwiyah ni sama dengan hari lain daripada kelebihan? Kita kata, naam, sebab hari Tarwiyah ni termasuk di dalam hari-hari 10 terawal bulan Zulhijjah yang Nabi kita salah sebut dalam hadis, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ashr. Tidak ada mana-mana hari yang melakukan amal ibadat padanya lebih disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari 10 ini. Kata di para ulama tafsir, ulama hadis, iaitulah hari 10 terawal bulan Zulhijjah. 10 terawal bulan Zulhijjah, ini hari yang terbaik. Jadi hari Tarwiyah ini, iaitulah bagi orang yang nak pergi haji, orang yang nak mulakan perjalanan haji, bermula pada saat itu, mereka akan niat semula, orang yang buka ihram sewaktu haji tamattu', kebanyakan kita, majoriti lah masyarakat kita ni, orang Malaysia haji tamattu', kan? Maknanya hari ke-8 tu kita niat balik dan kita akan berangkat pergi ke Mina. Itu tertib perjalanan haji Nabi SAW. Walaupun zaman kita hari ini dari sudut muassasahnya, kerana oleh kerana bilangan terlalu ramai, dia takut ada masyakkah apa-apa, maka dia langsung Mekah ke Arafah. Sebab Arafah tu kemuncak. Kalau tak sampai itu tak ada haji kita. Ke Mina tu dia panggil dari sudut fadilah. Kalau kita dapat pergi, fabiha wa ni'mat. Kalau tak dapat, tidak menjejahkan haji kita, insya-Allah. Maka hari pertama haji disebut dengan nama Yaumut Tarwiyah. Hari orang berniat haji daripada Mekah ke Mina. Mereka Nabi SAW salat di Mina selama 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Selepas salat Subuh, pada hari 9, itu dia panggil hari wukuf ataupun hari Arafah. Hari wukuf ataupun hari Arafah, hari itulah Nabi kita berangkat ke Arafah. Baik para jemaah sekalian, tahun ini adalah merupakan tahun yang kedua bagi kita jemaah Malaysia yang dari Malaysia tidak dihantar menunaikan ibadat haji. Disebabkan oleh wabak, mungkin selepas pada ini Datuk Rashidia ataupun saya akan sebut sejarah penangguhan ibadat haji di dalam sejarah Islam ini, insya-Allah. Kalau saya terlupa, moderator boleh ingatkan lagi. Cuma kita dalam mukaddimah ni kita nak cerita perjalanan haji. Dari Mina ke Arafah, maka hari Arafah itu nama dia Yaumul Wukuf, hari kita wukuf. Apa makna wukuf? Makna hari jemaah haji yang datang daripada mana-mana atas dunia ni mesti berkumpul di Arafah pada waktu yang sama, pada saat yang sama. Bila waktu dia? Bermula zuhur pada hari 9 Zulhijjah, disebut dengan nama hari wukuf. Siapa tak hadir, diberi tempoh lagi sampai maghrib. Itu waktu paling kemuncak, paling afdal. Selepas maghrib, Nabi kita meninggalkan Arafah. Nabi kita SAW pergi ke Muzdalifah.
dari Muzdalifah ke Mina. Namun begitu, bagi orang yang belum wukuf, diberi peluang untuk berwukuf pada waktu malam sehingga azan subuh besok. Subuh esok belum lagi wukuf, kita kata inna lillah, ataupun kita kata tunggulah tahun depan pula, haji tahun ini sudah tamat, dia punya tempoh untuk mengerjakan haji. Jadi para jemaah sekalian, kita nampak perjalanan haji. Baik, Rasulullah SAW berwukuf di Arafah. Kemudian baginda SAW keluar dari Arafah setelah maghrib pada hari 9, baginda berjalan menuju ke Al-Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, Nabi SAW solat maghrib dan isya jamak takhir. Kemudian nama SAW, Nabi kita tidur sampai ke dekat subuh esok. Dia penat. Seharian Nabi kita berdiri di atas unta dia, bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla seharian. Dan kita juga yang dapat pergi haji, insya Allah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang tak dapat pergi haji, insya Allah malam ni kita bergabung, saya dengan Ustaz Rasidi, untuk memberi beberapa tip. Bagaimana Rihlatul Qulub ila Baitul Atiq. Itu tajuk kita malam ni. Rihlah haji menuju ke Baitullahil Haram. Nak pergi rihlah sendiri, tak ada kapal terbang yang nak bawa kita, tidak ada visa yang dikeluarkan. Kerajaan Arab Saudi pun sudah tutup dia punya tempoh pengembaraan ke sana. Katanya tahun ni ada sahabat-sahabat saya yang bekerja di Arab Saudi, ada yang kerja di Aramco, yang bekerja di Mekah, di daerah lain di Madinah, mereka telah dimaklumkan 200 orang dapat mengerjakan haji tahun ni. Kita kata hani'an lahum, kita kata tahniah kepada sahabat, lakukanlah haji dengan yang sebaik-baik mungkin kerana peluang diberi di saat orang lain tak diberi. Kita mengatakan peluang ini al-fursah as-saminah, peluang yang sangat berharga. Sebab kita ni kalau benda payah nak dapat, kita rasa harga terlebih tinggi, kan? Tapi kalau dah banyak bertambung, mungkin ada rasa macam tak rasa ya. Sebab tu ada setengah orang dia pergi haji, dia cakap dengan saya ni, waktu ana jaga jemaah haji VIP dia panggil, jemaah haji yang paling mahal, package dari Malaysia, dia kata apa Ustaz? Ustaz jangan risaulah dengan saya. Saya datang yang pertama ni nak tengok-tengok je dulu. Kita kata Masya Allah, ada pula satu mazhab ni Ustaz Rashidi, yang kita ada haji ifrat, tamattu', apa satu lagi? Qiran. Ada satu lagi nama dia haji tengok-tengok dulu. Dia punya haji tengok-tengok dulu ada juga. Kita kata subhanallah. Biasanya kebiasaan orang yang pertama itulah yang kita rasa lebih khusyuk, lebih bermakna sebab ini kali yang pertama kan. Tapi dia boleh buat macam tu. Dia kata tak apa Ustaz, saya duit banyak, kota tu bila-bila saya dapat. Saya kata Masya Allah, haji ini rihlatul qulub. Haji pengembaraan dengan hati, bukan semata-mata pengembaraan dengan kaki. Haji, pengembaraan dengan hati, bukan semata-mata pengembaraan dengan kaki. Karena itu saya teringat kepada kata-kata para ulama, dia kata, rihlatu ilallah bil qulub, wa rihlatu ilan nas bil abdan. Mengembara kepada Allah, mesti mengembara dengan hati. Mengembara, nak jumpa orang, nak cari rezeki, mengembara dengan kaki. Ibaratnya maknanya kalau kita pergi tak bawa hati pun tak ada masalah. Kita nak pergi cari rezeki, nak pergi cari makan, nak jumpa kawan. Tapi kalau pergi beribadat kepada Allah biduni qalbin, tanpa hati, maka ibadat kosong, ibadat dia tidak ada ruh, jiwanya tidak begitu mantap. Baiklah para pelajar sekalian. Itu dia panggil rihlah, perjalanan. Maka Nabi kita SAW selesai daripada Arafah, hari yang paling besar yang dikatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu mesti berada di Arafah. Siapa tak pergi Arafah hari itu, tak dapat haji. Walaupun dia pernah duduk di Mekah 100 tahun. Contohnya orang ni panjang, tak pernah pergi Arafah, hari wukuf, dia tak akan dapat haji. Itu dia punya besar kedudukan haji. Baik, anda dengar, baca, tengok di sudut hikmah, kenapa haji Al-Hajju Arafah? Kenapa Nabi SAW sebut haji itu Arafah? Ini kata-kata besar. Al-Hajju Arafah. Sepatah je. Nabi kata haji Arafah. Kata di para pendakwah, pengkaji, dia kata majlis rasmi. Contohnya, kita buat contoh. Laisa kamitsli syai', Allah Ta'ala ni tak boleh dibanding dengan sesiapa. Tuanku Sultan nak bagi pingat. Bagi pingat siapa ni? Datuk Rasidi dapat dah. Haji Arsyad lah kita kata. Contoh. Dapat sungguh, Alhamdulillah. Kan?
Maka awak kena datang pada dewan ini pada jam sekian, hari yang tarikh yang diberi. Kalau tak datang, dapat tak dapat? Tak dapat. Tak apalah tuan, saya hantar wakil je. Driver saya pergi ambil. La. Anak saya pergi ambil. La. Oh, la. Kamu sendiri yang datang sebab anugerah besar. Bila anugerah besar, tak main wakil-wakil, tak main. Tak boleh kita kirim orang itu pergi ambil. Yang menerimanya adalah penerima sendiri. Maka itulah kata-kata Nabi SAW. Al-Hajju Arafah. Haji mesti pergi ke Arafah. Kalau tak pergi, tak jadi. Allahu Akbar. Kan? Jadi, waktu lain, contohnya kita kata tawaf. Para jemaah sekalian, saya rewind sikit. Haji ada rukun sekali saja. Ada rukun yang bermula dan berakhir. Ada rukun bermula, tak ada akhir. Ini kita ulang kaji sikit. Sekurang-kurangnya, yang terindu-rindu ke Mekah tu ingat balik. Yang sekali je kita niat. Nawaitul hajjah, labbaik hajjan. Cukup. Masuk dalam hati kita haji, hajilah kita. Arafah ada waktu. Bermula zuhur pada hari 9, berakhir subuh hari raya. Maknanya kalau awak tak sampai lagi ke Arafah subuh hari raya, tak sampai lagi, kita kata tahun depan haji. Tahun ni sudah tamat tempoh. Tak boleh nak ipil lagi tak? Tak boleh tak? Saya, sikit je lagi. Saya, lagi 5 km nak sampai. Orang dah azan subuh. Kita kata lah, pusing balik. Ada yang bersifat rukun, berwaktu tapi tidak berakhir. Apa dia? Tawaf, sa'i, bermula. Bermula setelah kita selesai daripada wukuf, kita balik ke Muzdalifah, pada malam itu bolehlah. Akhir malam sudah boleh kita tawaf. Jadi tawaf ni boleh ditangguhkan. Sampai selagi tak tawaf. Sehingga para ulama kata, kalau dia balik, contohnya orang ni emergency call. Sakit dia, kena balik segera. Kapal terbang datang ambil dia balik ke Malaysia. Selesai urusan dia, terbang balik ke Mekah, pergi tawaf. Sah haji dia. Tetapi Arafah, lau lam ta'ti, kalau tak datang pada hari 9 Zulhijjah ini, bermula zuhur sampai maghrib, sampai subuh ini, tak hadir juga, kamu tak akan dapat. Ini satu analogi menunjukkan betapa anugerah Allah Azza wa Jalla kepada jemaah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kata Nabi SAW, haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, haji yang cukup syarat, cukup rukunnya. Panjanglah kalau kita nak buat birrul hajj. Tidak ada balasannya kecuali syurga. Masya Allah. Laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang ada depan kita syurga. Haji, dia balasannya syurga. Maka oleh kerana balasan terbesar, semua orang kena bawa pergi. Orang sakit ke tak sakit, pihak hospital, pihak tabung haji akan angkut semua jemaah haji yang mampu, yang tak mampu diangkut dengan ambulan, bawa ke mana? Bawa ke Arafah. Kalau langsung ia koma, dah tak sedar dah dalam hospital, kalau bawa pergi pun tak jadi dah. Jadi itu nasib dia lah. Hanya dia rezeki sampai ke Mekah je, tapi tak sampai mengerjakan haji. Kita kata setakat itu dulu dia punya perjalanan haji. Baik para jemaah sekalian, maka Nabi kita bermunajat sungguh-sungguh, berdiri di atas unta dia, sehingga kata ahli sejarah, Nabi pegang tali unta gini, tangan dia berdoa macam ni. Dia uslub doa ni ada pelbagai tuan-tuan. Kalau doa yang berat, contohnya kita nak minta pertolongan segera. Sebagaimana Nabi dalam peperangan Badar, Nabi kita salah angkat tangan dia sampai nampak putih ketiak dia. Putih ketiak. Sebab Nabi tak pakai baju. Dia pakai ridak. Ridak ni kain, macam kita pakai ihram. Kita pakai ihram, kalau angkat tangan nampak ketiak. Sebab itu orang nak pergi haji, pergi umrah tu kena cukur siap-siap lah. Jangan duduk serebeh gitu, tak comel juga tu. Kan? Nabi kita angkat. Sama juga bila waktu istisqa, minta hujan, Nabi kita angkat. Tapi sewaktu Nabi berdoa, bermunajat, dia angkat macam ni. Kasti'ataf. Angkat seperti doa orang meminta. Orang minta dengan orang ni tak angkat gini. Gini, tuan, saya minta bantuan sikit. Kalau gini. Kan? Maka Nabi duduk gini, jatuh tali unta dia, sebelah tangan angkat, sebelah tangan berdoa, sebelah tangan cari. Itu menunjukkan waktu mustajab, waktu yang sangat besarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Itu hadis yang pertama.
Hadis satu lagi, hadis Muslim, Nabi kata man hajja falam yarfus. Siapa dia mengerjakan haji dan dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, walam yafsuk, tidak buat benda jahat, raja'a kayaum waladathu ummuh. Dia balik ke negeri dia. Balik ke rumah dia, keluar daripada dosa-dosa dia sebagaimana hari dilahirkan oleh ibu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Orang ni balik daripada haji, keluar daripada Arafah, seperti hari dilahirkan oleh maknya. Kita kata Masya Allah. Hadis rawahul Bukhari dan juga Muslim. Itulah para jemaah sekalian. Hadis Al-Hajjul Mabrur tadi rawahul Bukhari juga wa Muslim. Besarlah kelebihan haji yang kita lakukan itu. Terutama sekali waktu kita berada di Arafah, waktu puncak, waktu yang sangat berharga. Kalau tidak diurus ataupun diberi motivasi betul-betul kepada para jemaah, ramai yang kerugian di Arafah. Pengalaman saya sendiri waktu di Arafah, ada pakcik risau okok. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Orang lain pergi Mekah cari haji mabrur. Ada juga pakcik ni pergi cari bawa haji Marlboro. Penat kita dah. Orang cari haji mabrur, dia pergi cari haji Marlboro. Tak kira lah, nama apa rokok jangan tanya, saya pun tak cek rokok. Tapi orang panggil dari sudut bahasa Arab nak suruh bunyi wazan, dia panggil wazan. Mabrur, Marlboro. Jadi lawan dia tu kan. Saya sendirilah untuk para jemaah, kita buat motivasi, saya ambil kira lebih kurang 6 jam setengah. Tempoh di antara Zuhur dengan Maghrib 6 jam setengah, artinya kita ada 330 minit. 330 minit, kita punya tempoh puncak, kita kena isikan dengan ibadat, dengan bermunajat, dengan sebarang perkara yang baik untuk meraih haji mabrur ketika berada di bumi Arafah. Baiklah para jemaah sekalian, selesai Nabi kita berjalan balik keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Sampai Muzdalifah tadi, Nabi kita kepenatan setelah berada di Arafah seharian berdiri dengan berdoa, sehingga kan sahabat tanya, Nabi kita puasa ke tidak di Arafah? Nabi kita puasa ke tidak di Arafah? Kenapa Nabi puasa tak puasa di Arafah itu? Sebab apa? Sebab puasa hari Arafah ni besar kan. Kita dengar adalah hadis, Nabi kata siyamu yaumi Arafah. Siyam yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Aku mengharapkan Allah SWT hapuskan kesalahannya banyak mana? Setahun yang lepas, tahun akan datang. Maka sahabat bincang, puasa ke tak puasa Nabi di Arafah? Ini ada sahabat yang cerdik, dia tak cakap. Orang cerdik ni tak payah cakap banyak. Kita orang pergi rumah duk tanya 10 kali nak makan ke nak minum ni, kurang cerdik. Nampak macam tu. Kan? Bila tetamu datang rumah, jangan tanya. Siap-siap kat dapur, bawa keluar je makan. Kecuali kalau hari-hari puasa tertentu. Contohnya sahabat kita ni terkenal dengan saim, seorang yang kaki puasa kata orang tak. Sesuai kalau kita guna kaki puasa. Mana orang yang kuat berpuasa, maka pada waktu itu kita boleh katakan dia ni boleh jadi puasa. Kita tanya sepatah, puasa? Tak. Tak puasa jangan tanya nak makan. Pergi ambil. Sahabat radhiyallahu anhum, dia cerdik. Dia tak tanya Nabi puasa ke tidak. Nabi dia pergi ambil susu, hantar semakut susu ke Nabi SAW. Waktu tu sudah waktu asar. Manakala Nabi puasa, dia tak minum dah. Kan? Waktu asar tu. Sampai di situ, Nabi SAW tengok susu, Nabi ambil, bismillah minum. Orang tengok Nabi duduk atas unta. Ramai yang nampak, musyahad. Tengok. Oh, Nabi tak puasa. Itu di antara hikmah, Nabi duduk di atas kenderaan itu supaya orang nampak apa yang dilakukan. Kan Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Ambillah haji kamu itu daripada apa yang aku sampaikan ini. Jadi para jemaah sekalian, setelah Nabi kita tidur, kemudian dia bangun pada subuhnya, di saat hampir subuh di Muzdalifah, maka Nabi kita solat subuh di Muzdalifah. Selepas solat subuh, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mina. Dari Mina apa Nabi buat? Dari Mina, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melontar Jamratul Aqabah. Melontar Jamratul Aqabah. Selepas dia melontar, Nabi bercukur. Dan Nabi kita sembelih unta yang dibawa 100 ekor hadyu unta
Nabi sembelih dengan tangan yang mulia sebanyak 63 ekor. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang memerhatikan suasana, nampak cemas. 63 ekor, apa maksud dia ni? Tengok, 63 ekor, maksud dianya, umur Nabi ketika itu sudah 63 tahun. Waktu di Arafah, Nabi dah bagi isyarat. Isma'u minni, dengar daripada aku. La'alli la alqakum ba'da ami hadha. Dengar para sahabat apa yang aku nak sampaikan ini. Mungkin kita tak jumpa lagi selepas daripada tahun ini. Nampak? Isyarat. Allah SWT turun pula Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Habis kita. Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Maknanya kalau sudah sempurna, apa yang kurang? Yang kurangnya, Tuan yang membawa, Rasul yang membawa utusan akan pergi. Itu sahabat menangis. Sampai di Mina, Nabi sembelih 63 ekor unta. Sekali lagi isyarat, umur Nabi pada waktu itu sudah 63 tahun. Jadi para jemaah sekalian, setelah selesai, cukur, sembelih unta, Nabi kita berangkat ke Mekah, melaksanakan tawaf, haji dan sa'i haji bagi yang belum lagi. Kemudian Nabi kita balik semula ke Mina, bermalam di Mina, malam yang ke-11, 12 dan 13, dia panggil hari tasyrik yang ketiga. Tamatlah perjalanan haji secara ringkas-ringkasnya, para jemaah sekalian. Jadi kita nak pergi tak boleh. Zaman kita ini saya teringat kepada satu kata-kata syair yang menyedihkan. Syair ini katanya seorang sahabat, orang yang nak pergi ke Mekah tak dapat. Dia pun pergi tunggu tepi jalan menghantar orang pergi haji. Dia baca syair dia. Allahu Akbar. Saya ni tak sedap suara. Datuk Rashidi sedap kot. Ya rahilina ilal baitil atiq laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha. Inna aqamna ala uzrin wa an qadarin wa man aqama ala uzrin faqad raha. Allahu Akbar. Ya rahilina ilal baitil atiq. Wahai orang yang berangkat menuju ke Mekah. Sedih ni kalau kita baca syair ni, memang sedih dia. Ya rahilina ilal baitil atiq. Laqad sirtum jusuman. Kamu berangkat dengan tubuh kamu. Hai unta, ngongek-ngongek pergi Mekah. Wasirna nahnu arwaha, kami pergi ke haji bersama kamu dengan jiwa kami. Allahu Akbar. Dia panggil rihlatul qulub. Kami pergi dengan hati kami. Nak pergi dengan tubuh, tak ada orang nak bawa. Maksud sudah berangkat. Inna aqamna ala uzrin wa an qadarin. Kami duduk di sini kerana keuzuran, tak boleh pergi. Dan juga dengan qadarin, takdir Allah, kami tak berangkat tahun ni. Wa man aqama ala uzrin faqad raha. Siapa yang tak dapat pergi tapi hati dia, jiwa dia nak pergi, insya-Allah dia juga mendapat pahala pergi haji. Allahu Akbar. Tuan-tuan kata amin. Apa yang dikata oleh asy-syair ini sangat-sangat tepat dengan waktu kita sekarang. Tadi saya sebut dalam mukadimah cerita tadi, kami bertiga ni di antara orang yang agak nakal lah di alam zuriat dulu. Kan? Kata di para ulama tafsir, ketika Nabi Ibrahim panggil, ya ayuhan nas, innallaha qad ibtana laikum baitan fahujju. Wahai manusia semua, Allah SWT telah bina rumah untuk kamu mengerjakan haji fahujju, datang. Maka orang makhluk ini, kita ni, benih-benih yang ada alam zuriat pada waktu itu semua menjawab labbaik labbaik. Itu yang kita pergi haji, kita kata labbaik Allahumma labbaik, itu labbaik labbaik, maknanya kami datang ya Allah, kami datang. Jadi kata di para ulama, siapa dia jawab sekali, dia pergi sekali. Siapa jawab 10 kali, pergi 10 kali. Ustaz Rashidi berapa kali dia jawab? Ada 20 dah. Tua Haji Arsyad berapa kali dah? Alhamdulillah. Dia orang tak nak cakap dah, dia kata sedih. Tahun ni tahun tak boleh pergi. 2 tahun yang kedua. Jadi ana di antara
kami ni di antara orang yang nakal masa tu, jawab labbaik, jadi banyak kali lah kita pergi haji, kita kata alhamdulillah. Saya pergi haji yang pertama, yang Islam lah, haji yang sudah balik tahun 80 lebih lah. Lepas pada tu pergi lagi, sampai waktu saya mula belajar di sana tahun 88, dari situ pergi haji sentiasa, sampailah kepada marinya COVID-19 tertangguh sementara. InsyaAllah kita doakan COVID hilang, kota kita dapat balik. InsyaAllah. Baik. Karena itu dia panggil labbaik. Maknanya labbaik, kami menyahut seruanmu ya Allah. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak labbaik, kita nak pergi dengan fizikal memang tak dapat. Tapi dengan hati boleh pergi, insya-Allah. Sebagaimana kata syair ni, wa man aqama ala uzrin faqad raha. Siapa dia tak boleh pergi haji dengan sebab keuzuran, sama ada uzur Covid, sama ada uzur fizikal kita tak mampu nak pergi, sama ada uzur tak dapat kota, macam-macam keuzuran atas dunia ini, maka dengan hati kita, rehlah kita kepada Allah Azza wa Jalla, ketika itulah insya-Allah kita diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan sampai dengan pahala yang kita letakkan pengharapan kita untuk melaksanakan haji. Baiklah para jemaah sekalian, kita mengatakan, maka bagi orang yang tak dapat nak pergi haji, bagi orang yang tak dapat pergi haji, ataupun tertangguh hajinya, ada beberapa perkara yang kita kena buat. Tuan-tuan tandalah. Ataupun Ustaz Rashidi ada nak ulas dulu? Silakan. Pasal dia pun semangat juga ni, tak boleh pergi haji ni. Takut ada nak cerita orang panggil zauq haji sikit. Kita nak ceritakan Tuan Guru teruskan pasal ramai yang sedang dengar dan catat. Ini saya pun catat juga. Silakan. Masya Allah. Barakallah fiikum. Tu Haji Arsyad kot. Nak cerita-cerita sikit pengalaman tu. Baiklah. Para pelajar sekalian, bila kita nak pergi haji, dia panggil hajjatul qulub. Haji dengan hati. Nak pergi haji dengan kota sudah tak dapat. Confirm dah tak dapat tahun ni. Saya rasa tak dapat. Kan? Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya, mana tahu dah. 2 hari lagi, Kedutaan Arab Saudi telefon Abu Anas, angkat beg mari kita pergi haji. Nak kata apa? Tapi pada adanya, tak pergi dah tahun itu. Pada adanya kan. Baik. Maka bagi orang yang belum dapat pergi haji, ataupun terhalang haji kita, sebagaimana ahli syair yang sedih tadi, hendaklah kita meletakkan keazaman an-niyah 'alal haji mata tayassar. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi haji bila dapat peluang. Baik. Orang yang tak dapat peluang haji ni dua. Yang pertama, yang sudah pergi haji, tetapi dia dapat ulangan kerana kota petugas. Macam saya ni, saya guna kota petugas, saya tak curi kota orang. Aku salah faham. Macam mana Abu Ana ni? Bodek siapa ni? Main-main bodek, tak ada bodek kita. Kita guna kota angkat bendera. Pembawa bendera ni maknanya orang petugas. Petugas dia boleh pergi. Khadam dia panggil. Khadam hujjaj. Kita ni tarikh khadam, insya-Allah boleh pergi. Insya-Allah. Ataupun tuan-tuan yang belum dapat pergi, cuma satu peringatan. Bagi orang yang belum mendaftar naik haji. Yang belum pendaftar naik haji, maka dia kena daftar dulu. Dia kena daftar dahulu untuk pergi haji. Jangan salah faham. Ada setengah orang ni dia kata, saya dapat buku kuning tabur haji tu zaman budak lagi. Itu buku kuning tabur haji tak jadi. Dia kena mendaftar naik haji. Tuan-tuan pergi ke tabur haji ataupun buka melalui online, dia tulis daftar naik haji. Kita kena bayar 1,300 tak silap saya. Bayar untuk daftar naik haji. Duit tu duit kita, boleh ambil, bukan lupus. Cuma kena daftar, menyatakan komitmen kita nak pergi haji. Kemudian barulah kita letak azmun niyah, kita letak niat yang baik. Niat yang baik, kan? Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Nabi kata dunia ni bagi 4 orang. 4 orang. Orang yang Allah Ta'ala beri rezeki, harta dan ilmu. Rezeki, harta dan ilmu. Maka dia gunakan harta dan ilmu itu untuk hubungi silaturahim dan mengajar kepada Allah, mengajar manusia supaya mengenali Allah Azza wa Jalla, maka orang ni akan diberi afdalul manazil, tempat yang tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla,
bila pada hari akhirat esok. Yang kedua, razaqahullahu ilman. Ada orang Allah Ta'ala bagi rezeki tapi tak bagi harta. Kan? Fahuwa sadiqun niyah. Tapi dia mempunyai niat yang baik. Sekiranya aku mempunyai harta, aku akan infak. Aku akan buat seperti mana yang dibuat oleh fulan. Mana kita sebutlah nama siapa orang kita kenal yang suka bagi pertolongan pada orang, kita kata, kalau aku ada harta macam dia, aku nak infak. Kata Nabi, kan? Fahuwa biniyatihi. Dengan niat dia tadi, fa'ajruhu ma sawa. Pahala dia sama. Setiap kali kawan tu sedekah, dengan niat kita nak sedekah juga, kita boleh pahala sedekah. Kita kata, Masya Allah, tabaraka. Ada orang yang diberi rezeki harta, tapi tak diberi rezeki ilmu. Kan? Fahuwa yukhbit fi malihi. Dia salah guna harta dia. Salah guna harta dia, salah guna apa saja yang dia ada, maka orang ini akan dicampak ke bawah. Darjat dia paling bawah. Dan orang yang tidak dapat rezeki harta, tak dapat rezeki ilmu, tapi dia kata, kalau aku ada harta, aku buat. Kalau ada ilmu, aku nak ajar orang, maka dia juga mendapat pahala yang sama. Hazal hadis rawahu at-Tirmizi wa Ahmad. Kata Syekh Ibn Rajab, fahuwa fil ajri sawa. Makna orang yang niat baik, sama pahala, ya'ni istiwa'ihima fi asli ajril amal. Pahala buat kerja tu dapat, tapi pahala kerja orang tu lah lebih, sebab dia sedekah sungguh. Kita hanya niat. Contohnya saya tak boleh pergi haji tahun ni. Tapi hana niat nak pergi haji, ikut langkah demi langkah apa yang dibuat oleh jemaah haji di Mekah. Kan sekarang ni boleh live semua. Kerajaan Saudi tayang live daripada dalam TV, berangkat ke Mina, berangkat ke Arafah. Kita pun siap hari-hari wukuf untuk berdoa kita kepada Allah SWT. Maka kita akan dapat pahala haji juga, tapi tidak dapat pahala kerja-kerja yang dibuat oleh orang yang berada di bumi Arafah, yang sedang tawaf di Kaabah itu tak dapat. Maknanya aslul ajri dapat, tapi mudha'afatul ajri itu hak orang itu sajalah. Sebab dia buat kerja, kita hanya niat saja. Namun begitu kita dapat. Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali para jemaah, kita kena banyak apa? Kita kena letakkan niat yang baik. Kalau dapat pergi haji, aku nak pergi. Itu dia panggil rihlatu al-qulub. Hati kita berniat. Hati kita berniat. Yang kedua, ini kata di seorang tokoh ulama, nama dia Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ni seorang yang hebatlah dia dalam kitab dia. Dia kata dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kalau ustaz-ustaz ni ada kitab Lataif Ma'arif ni, menarik kitab ni. Apa dia kata? Man lam yastati'il wuquf bi Arafah falyaqif inda hududillahi alladhi arafahu. Tanda pelajar-pelajar kita ni menarik ni, saya tengok dia suka tulis. Sesiapa yang tak dapat berwukuf di Arafah, tak boleh nak pergi kita. Maka hendaklah dia berwukuf pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Aku nak pergi Mekah tak boleh. Nak pergi wukuf Arafah. Tapi kita wukuf maknanya kita berhenti. Setakat hududillah. Allah kata ini halal setakat ni. Langgar hak ni haram. Maknanya bahasa kita sekarang ni bahasa SOP lah. SOP syariat setakat ni halal. Maknanya kalau kita langgar SOP, bermakna kita telah langgar hudud. Langgar itu haram. Maknanya kita tak mampu nak wukuf di Arafah. Kita wukuflah dengan hati kita di mana batasan Allah Ta'ala benarkan untuk kita lakukan dan di mana yang diharamkan kita jauhkan diri. Satu. Wa man lam yastati' al-mabiz bi Muzdalifah. Siapa yang tak mampu nak bermalam di Muzdalifah, nak malam Muzdalifah macam nak pergi Mekah pun tidak, kan? Falyabit ala ta'atillah. Allahu akbar. Sesiapa yang tak mampu nak bermalam di Muzdalifah, maka hendaklah dia bermalam dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Orang di Muzdalifah ni tak cukup tidur, tuan-tuan. Kami sampai Muzdalifah, bantal tak bawa, tidur atas lengan, tidur atas kasut, tidur atas selipar, kan? Bagaimana kita tak mampu Muzdalifah, tapi malam itu kita beribadat di rumah kita sebagaimana kita berada di Muzdalifah, dengan bermunajat kepada Allah, dengan berzikir, beribtihal, ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku berada di sini, tapi jiwa aku berada di bumi Mekah. Walaupun ada di sini, tapi hatiku berjalan bersama jemaah haji.
Ya Allah, sebagaimana engkau ampunkan dosa-dosa hamba-Mu di Arafah, engkau bersihkan dosaku yang berada di sini. Boleh kita wukuf. Allahu Akbar. Biar kita menangis. Orang menangis. Tumpahnya air mata di Arafah, kita tumpah air mata kita di malam hari di rumah kita. Kata dia, kalau kamu tak mampu nak bermalam di Muzdalifah, bermalamlah di rumah kamu, di atas tikar solat kamu, dengan zikir mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang sentiasa dekat dengan hamba-Nya yang taat. Allahu Akbar. Wa man lam yaqdir ala zabihadihi bi Mina. Siapa dia tak mampu nak pergi sembelih korban dia di Mina. Kan asalnya orang pergi sembelih korban tu di Mina. Siapa tak mampu nak sembelih korban di Mina, falyazbah hawahu liyablugh bihil muna. Kita sembelihlah hawa nafsu kita. Nafsu ni nak macam-macam. Suka dengan benda maksiat, suka dengan benda yang tak baik. Tapi kita sembelih dia di saat ini sebab apa? Supaya kita dapat tercapainya cita-cita kita untuk menjadi hamba Allah yang diredai oleh Allah, yang melayakkan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Wa man lam yastati'il wusul lil bait li'annahu ba'id. Siapa yang tak mampu nak sampai ke rumah Allah kerana rumah jauh kita ni 8 jam naik kapal terbang. Tok nenek kita naik kapal laut 2 minggu, pergi 2 minggu pulang. Falyaqsud rabbal bait, hendaklah dia tujukan hati dia menghadap Allah, Tuan kepada rumah. Mu nak pergi rumah tak dapat. Tapi kita dapat dengan Allah Azza wa Jalla yang dekat dengan kita, masya-Allah. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah SWT lebih dekat kepada kita daripada orak kita sendiri. Bismillah. Ini kata-kata motivasi. Kata-kata yang orang panggil, bagi saya lah, cukup memberi kesan, khususnya kepada kita yang tak dapat pergi haji. Kita kata dapatlah kita beribadat, dapatlah kita rehlah dengan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah kita sebut. Mana tak dapat pergi dengan body, kita pergilah dengan zikir. Mana kita perbanyakkan zikir pada Allah Azza wa Jalla setiap kali solat pada waktu malam, dan kita buat persiapan. Contohnya kalau tuan di Mekah, kita nak solat maghrib pukul 7, pukul 6 dah berangkat ke masjid dah kita. Habis zaman kita hari ni, kenapa pula lambat-lambat nak pergi masjid? Oh, dia kata masjid tutup ustaz zaman PKP. Subhanallah. Jadi kita buat persiapan di rumah. Siap awal-awal, pakai baju comel-comel, pakai wangian. Isteri kata nak pergi mana bang? Tak ada pergi mana? Nak pergi masjid. Pakcik ni biar betul. Nak pergi masjid, masjid tutup. Masjid allazi fi qalbih. Kan Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, di antara 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, siapa dia? Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Kita ikat hati kita dengan masjid, walaupun kaki tak boleh melangkah, tapi hati sudah berada di masjid. Masya Allah, pukul 6.30 sudah ada di mana? Di tikar solat rumah kita, seolah-olah kita berada depan Kaabah pada saat ini. Masya Allah, tabarakallah. Dengan zikir petangnya, dengan munajatnya, dengan Quran. Apa yang kita nak buat? Allahu Akbar. Jadi kita pergi awal-awal lagi, kan? Solat, melakukan solat berjamaah, lakukan solat sunat. Allah. Banyak. Satu lagi hadis yang menarik tuan-tuan, yang ada kaitan dengan haji. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, mengatakan siapa dia solat subuh berjamaah. Siapa solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat solat dia, jangan bergerak. Berzikir, zikir waktu pagi, zikir lepas solat dulu, tartib dia. Kemudian zikir pagi. Selepas kita zikir pagi, tak naik lagi matahari, baca Quran dulu ataupun dengar kuliah. Alhamdulillah sekarang ni ustaz-ustaz kita membantu tuan-tuan live, kan? Live dengan Facebook. Ada yang kuliah subuh, ada kuliah maghrib, ada kuliah isya, macam-macam ada. Saya sendiri alhamdulillah semenjak PKP pertama dulu, kita live pagi-pagi tafsir Quran. Sekarang ini sudah masuk juzuk yang ke surah An-Nur dah kita. Akan khatam 2 hari lagi, khatam surah An-Nur juzuk yang ke-18. Kita kata alhamdulillah hadir nikmat PKP. Di rahsia hikmah di sebalik PKP. Walaupun kita tak nak PKP, tapi PKP mari kita kena isikan dengan kebaikan. Bila naik matahari sepergalah. Sepergalah ni lebih kurang 15 minit lah tuan-tuan. Artinya syuruk pukul 7 kita kata.
Maka kita kena tambah 15 lain lagi. 7, 15 kita pun solat sunat. Sama ada tuan solat isyak ke, solat sunat duha ke, Nabi kata apa? Duduk, kemudian solat 2 rakaat selepas naik matahari, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka diberi pahala kepada dia haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali Nabi kita ulang sempurna. Tuan-tuan nak dapat haji sempurna, kalau duduk di Mekah, penat juga. Kan? Ada damnya, ada macam-macam dia punya cabaran. Maka kita dapat haji dan umrah. Allahu Akbar. Kalau kita duduk lagi, solat isya, siapa dia boleh solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, diberi pahala qiyamul lail. 1 malam kita dapat pahala berdiri. Kan? Kata di Uqbah bin Abdul Ghafir, salatul isya fi jama'atin ta'dilu hajatan. Solat isya berjamaah itu kita dapat pahala haji. Wa salatul ghada fi jama'atin ta'dilu umrah. Solat pagi itu macam umrah. Ini kata-kata ulama. Cuma yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia solat isya berjamaah, seolah-olah dia berdiri separuh malam. Solat subuh berjamaah, seolah-olah dia sempurnakan separuh yang kedua. Artinya tuan-tuan, kalau nak pahala qiyamul lail, solat isya subuh berjamaah dapat pahala qiyamul lail 1 malam. Itulah di antara kata-kata para ulama, seorang itu kita dengan Allah. Kemudian jangan lupa kita dengan manusia. Kita dengan manusia, iaitulah kita tunaikan tanggungjawab, pergi bantu orang, katanya berjalan menunaikan hajat seorang hamba itu, kata Nabi, lebih aku suka daripada beriktikaf sebulan di Masjid Haram. Kata apa? Orang tak payah tunggu bendera putih lah. Sekarang ni musim bendera putih. Jangan tunggu bendera putih. Kita siasat. Siapa di kalangan keluarga kita, dalam kampung kita ni, keluarga kita ke, jiran tetangga kita ke, siapa yang mampu, yang tak mampu, tak ada makanan, kita pergi bantu. Nabi kata lebih baik daripada kamu iktikaf. Jadi kata ulama, iktikaf di Masjid Haram, nak pergi Mekah tak boleh, pergi tolong orang miskin boleh, pergi. Bismillah tawakkalna ala Allah. Peluang yang kita banyak, dan kata-kata yang cukup seorang ulama salaf, ini kata Ibn Rajab lagi, dia kata apa? Tarkudanik. Tinggalkan beberapa ringgit, harta yang haram, kita tahu benda ni haram. Kita pun tak buat, tak mau buat. Na'udzubillah. Kata di ulama ini, ahabbu ilayya. Lebih aku sayang, lebih aku suka daripada aku dapat mengerjakan 500 kali haji. Subhanallah. Tuan-tuan, yang kita nak pergi haji dengan hati kita ni, kita semak. Harta aku dalam akaun mana? Akaun halal ke akaun haram? Akaun yang patuh syariah ke tak patuh? Cek dulu. Ini kawan-kawan kita yang jaga bahagian panel syariah, dia kata KWSP. Sudah ada kan, dia panggil counter syariah kan. Ramai lagi orang Islam yang tak tukar. Tapi nak pergi haji jangan main. Hari-hari duk cemok. Nama dia naik kota haji ke tidak. Tapi duit dalam bank, akaun yang tidak patuh syariah, belum bertukar. Kita kata tukar ni dulu. Ulama salah ni kata apa? 500 kali haji, lebih aku suka meninggalkan beberapa ringgit yang haram. Yang tentu haram ni daripada pergi haji 500 kali. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dan satu kata-kata yang terakhir saya, masa kita pun cepat lalu tu. Ni baru nak ingat, baru nak mukaddimah baru tadi. Rupanya sudah khatimah kita, Ustaz. Minta maaf, tak apalah. Kata di Syekh Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata apa? Ta'ashshal asya ma'a ummika. Kamu makan malam bersama makmu. Mana kita ambil peluang pergi ziarah mak kita, kita makan bersama dengan dia. Tuan jangan tanyalah musim PKP ni cerita lain. Cerita kalau boleh. Bukan semua orang duduk jauh dengan mak pun. Kan? Makan malam bersama ibumu yang boleh mengembirakan hatinya, lebih aku suka daripada kamu berjalan daripada rumah kamu pergi mengerjakan haji sunat. Allahu Akbar. Pergi makan malam, menggembirakan hati ibu, lebih baik daripada kita berjalan mengembara sebulan pergi mengerjakan haji sunat. Ini kata siapa?
kata Al-Imamul At-Tabi'i Al-Jalil Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kata Abu Anas, sentiasalah berkhidmat kepada mereka sekiranya masih hidup. Orang yang maknya masih hidup, khidmatlah. Dan buatlah perkara apa saja yang mengembirakan mak kita. Contohnya kita tak boleh balik sekarang, PKP. Apa salahnya kita buat video call, buat telefon, tanya khabar, sehari dua kali, sekali, 3 kali sekali, sudah makan buah-buah. Seolah-olah kita duduk dengan dia macam duduk sekali rumah. Cuma fizikal aja jarak. Sebab itulah kata di para ulama, pendakwah kita, dia kata penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal. Kan kita sekarang ni, bila nak jumpa orang, dia kata penjarakan fizikal ke penjarakan sosial. Dalam istilah dia penjarakan sosial kan. Dia kata tak tepat tu. Kita kena kata penjarakan fizikal. Itu betul. Sebab solat kena jauh. Nak salam tak boleh. Nak rapat-rapat tak boleh. Jadi penjarakan fizikal bukan penjarakan sosial. Penjarakan sosial kita boleh je. Dengan adik-beradik kita boleh buat, dengan mak ayah kita yang masih hidup kita boleh buat video, boleh buat live, boleh. Semua kita boleh. Yang tak bolehnya kalau tak nak buat. Ini kata-kata Hasan Basri ini cukup memberi kesan kepada kita para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatlah perbincangan kita malam ini. Hajjatul qulub ila rabbil bait. Haji kita dengan hati menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perbanyakkanlah ibadat kita, perbanyakkanlah bermunajat kita. Setiap pergerakan orang pergi haji kita ikut. Kalau mereka di Mekah dulu kita ingat mereka ni awal pergi masjid, kita di rumah juga pergi masjid awal. Mereka banyak baca Quran di sana, kita banyak juga baca Quran di sini. Mereka bersedekah, kita bersedekah. InsyaAllah langkah demi langkah perjalanan pahala mengerjakan perjalanan haji itu dapat, tapi pahala penuh boleh kepada orang yang pergi haji. Kata Nabi SAW, apabila datang sahabat-sahabat mengadu. Ada sahabat yang miskin, dia datang jumpa Nabi SAW, dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya meraih pahala yang banyak. Orang kaya meraih pahala yang banyak. Habis, dia solat macam kami solat. Dia zikir macam kami zikir. Tapi dia puasa macam kami. Tapi dia sedekah, kami tak ada duit. Allah, sedih. Nabi SAW cakap kepada sahabat yang miskin. Nabi kata, aku cerita kepada kamu, kalau kamu lakukan perkara ini, kamu dapat mengatasi orang-orang dulu dan orang-orang yang kemudian tak dapat ikut kamu. Allahu Akbar. Kamu dapat mengatasi dengan ibadat kamu. Nabi kata apa? Kamu bertasbihlah. Bertakbir, bertahmid, bertakbir setiap kali selepas solat. Berapa kali? 33 kali. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33 kali. Nabi kata apa? Nabi kata kamu dapat mengatasi orang dulu dan orang kemudian tak boleh ikut kamu dari sudut pahala. Tak payah, tak perlu sedekah dengan duit-duit. Kita bukan semua sedekah tu dengan fulus, kan? Sedekah dengan senyum pun sedekah. Jadi si miskin ni seronok lepas solat baca. Orang kaya tengok, baca apa tu? Takkanlah dia orang nak tipu, kan? Sahabat-sahabat ni tak main tipu-tipu. Cerita, si kaya baca juga. Subhanallah juga dia pun. Orang miskin pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, zahabal aghniya'u bil ajri. Orang kaya ambil semua pula dah. Dia berzikir macam kami zikir juga. Nabi kata apa? Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Aku nak kata apa? Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Yakni para jemaah sekalian, ada waktu. Kita tak boleh buat cara fizikal nak pergi satu tempat, tapi ada waktunya kita boleh lakukan ibadat-ibadat yang berpahala yang tinggi yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rihlatul qulub ila rabbi al-alamul ghuyub sangat-sangat penting kepada kita para jemaah sekalian. Setakat itu dulu. Wallahu alam. Sekian dulu pada Ustaz Rashidi. Itu ya anda rasa yang masa yang kita boleh bentangkan. Terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit. Begitu juga rakan-rakan yang malam ini ramai bersama dengan kita dah hampir 1 jam. Dan saya dapati soalan-soalan pun banyak. Cuma kekangan masa kita sedikit. Kita jemaah ni tak kisah nak dengar lama Datuk Abdul Basit menyampaikan ilmu. Apapun kita
Ikram, Tuan Guru kita nak suruh juga berehat. Kerana hari ni katanya dah tak putus-putus setiap kali lepas solat tu ada jadual. Apa pun jemaah sekalian, kita boleh ikuti kuliah bersama dengan Dr. Abu Anas Madani pada setiap hari. Jadualnya nanti Tuan akan tengok di skrin kita tu. Terima kasih juga ramai yang tulis nota, ramai yang saling balik untuk perkongsian rakan-rakan di sini. Terima kasih. Cuma mungkin satu soalan lah Bapak Tuan Guru ada ditanya ni. Kita dah 10 hari awal Zulhijjah ni adalah hari yang terbaik. Dan campur kita tak dapat pula nak pergi haji. Apa agaknya yang dapat diisi dalam hari-hari terbaik ni? Silakan Tuan Guru. Baiklah, alhamdulillah kita esok dah 6 Zulhijjah, bermakna tuan ada 6, 7, 8, 3 hari. Kemudian hari yang keempat, hari 9 Zulhijjah itu dipanggil hari Arafah. Maka di antara Taujihatun Nabawi, ada saya keluar satu risalah nama dia kelebihan 10 awal Zulhijjah ni, menarik tuan-tuan, ada beberapa tip amalan di situ. Di antaranya kita kena perbanyakkan. Ya Nabi sebut fa'aksiru, perbanyakkan takbir, tahlil, tahmid. Jadi jangan lekang daripada mulut kita ni, asyik bunyi je subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kita ada suara sikit, boleh je kita bertakbir Allahu akbar. Ini dia panggil takbir mursal. Takbir yang tidak terikat dengan waktu. Bila-bila je kita takbir. Ingat kita takbir. Ingat takbir. Tapi kalau masyarakat kita ni tak faham, takut dia kata apa dia ni, tak sedar apa dia. Raya 5 hari dia takbir dah. Kan? Kita kena ingatlah dia panggil takbir muqayyad dengan takbir mursal. Takbir muqayyad tu nanti hari raya. Kata di para ulama, takbir muqayyad untuk raya haji bermula seawal pagi Arafah. Pagi Arafah tu kita boleh takbir dah di masjid kita. Kalau kita boleh pergi masjid. Takbir raya tu lah. Sampai ke asar hari 13. Itu dipanggil takbir. Maka kita perbanyakkan ibadat, zikir, 4 kalimah tadi, bertakbir, dan kita kalau boleh, kita berpuasa. Ini ramai hari ni hari Khamis, orang puasa kan. Puasa, kalau boleh, esok hari Jumaat, tak boleh puasa sehari Jumaat, tak boleh. Nabi kita larang, makruh gitu. Jadi kalau nak puasa esok, kena puasa lusa. Jumaat dengan Sabtu. Ataupun kita ambil hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, jangan tak puasa. Walaupun sunat, tapi besar pahala dia. Sebagaimana Nabi SAW sebut, hari Arafah itu, aku mengharapkan Allah bagi kafarah 2 tahun. Kafarah 2 tahun. Kata di para ulama, kalaulah malam Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan 10 malam, kan Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam kita kena berjaga malam. Tetapi hari Arafah ni makruf. Hari itu, hari 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Jadi hari Arafah nanti tuan-tuan dan puan-puan lockdown di rumah. Kita panggil lockdown 2 kali. Lockdown hak kerajaan, lockdown kita di rumah. Kita jangan ke mana-mana. Kita duduk daripada pagi kita berzikir. Kita tengah hari kita zikir, baca Quran kalau boleh banyak-banyak. Seolah-olah macam kita berada di bumi Arafah pada hari itu dengan kita berpuasa. Jangan tak puasa pula. Dia kata tadi ustaz kata tak boleh puasa hari Arafah. Tu untuk jemaah haji. Awak duduk kat rumah kena puasa. Jangan salah faham. Dia ni pandai betul bahagian takwil ni. Kan? Kita kena bagi penerangan yang jelas. Penerangan yang jelas. Jadi kita banyakkan sedekah. Naam. Nabi kata, al-amalus solih. Amalan soleh yang kamu boleh buat, buatlah. Mana kita solat sunat, kita zikir, baca Quran, sedekah. Jangan lupa kita sedekah. Hari ni tak boleh pergi sedekah. Cara fizikal kita sedekah online. Mudah ya. Dan kita cari NGO, mana-mana yang boleh bagi bantuan kepada orang susah, kita bagi duit, dia orang beli pergi barang. Hari Arafah nanti kita cari di manakah tempat orang yang berpuasa, kita jamu buka puasa. Bolehlah, carilah mana-mana tempat. Yang penting isikan masa kita ni yang sangat berharga. Setengah riwayat kata khairu ayyamid dunya. 10 hari ini hari terbaik dalam dunia. Kalau kita tak isi hari baik, kita pula tak baik. Na'udzubillah min zalik. Na'am. Ada lagi soalan? Baik, terima kasih Tuan Guru. Ada satu lagi soalan yang bertanya, apakah boleh kita dalam 10 hari terbaik ini kita nak puasa hari ini
besok kita nak puasa dan kita nak sambung sampai ke hari Arafah. Boleh? Tidak ada halangan. Cuma saya sebut tadi, kalau nak puasa hari Jumaat saja. Sebab kata di para ulama, dia duduk, Nabi tak sebut di antara amalan terbaik puasa. Nabi sebut satu hari je, hari Arafah. Tapi kita ada hadis umum, puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, dan puasa itu sendiri duduk di bawah kategori al-amalus soleh. Kalau orang nak mampu nak puasa, puasa lah. Cuma jangan lupa, hari raya esok, jangan lupa kita punya korban kena ada. Korban zaman PKP tak boleh buat di tempat kita, hantarlah ke mana-mana tempat yang orang boleh buat. Hantar. Tapi kalau mampu, ada kebenaran, buatlah juga walaupun satu seekor kambing di tempat di mana kita berhari raya. Kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baiklah. Itu sajalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasihlah kepada moderator Ustaz Rosidi dan juga penyelaras program Tuan Haji Arsyad yang tak putus-putus daripada awal PKP sampai saat ini. Ada je kuliah dia setiap malam. Allah Ta'ala lah bagi ni murahkan rezeki dan juga permudahkan segala urusan, sihat walafiat insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Jumaat, saya punya slogan malam Jumaat Ustaz. Ingat Jumaat, ingat selawat. Itu je kita pesan. Ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Yang lain-lain kalau besar banyak pun tak ingat juga. Baik kita bagi dua perkara tu cukup dulu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas Madani bersama dengan kita 1 jam. Ibu bapa, sidang jemaah yang saya kasih sekalian. Dan banyak yang kita dapat, insya-Allah. Mana-mana yang baru saja tiba dalam kuliah kita ini, boleh tengok ulangan di page Tuan Guru Dr. Abu Anas Madani dan juga di page saya Ustaz Rashidi Ramil. Apapun sekali lagi kami di Bicara Online ucapkan terima kasih banyak-banyak sangat kepada Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas Madani, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatlah wabak ini. Mudah-mudahan juga kita dapat kembali ke tanah haram, kita mengunjungi Baitul Atiq, kita buat haji sekadar yang kita mampu dengan paling baik sekali. Mudah-mudahan diterima Allah hendaknya. Dan untuk sekarang ni kita penuhi amal ibadat kita dengan 10 yang terbaik ini, seperti mana yang telah kita belajar tadi. Hati kita itu kita jaga seakan-akan kita di Arafah, seakan-akan kita ni dalam beribadat dalam suasana Jamrah ataupun di Muzdalifah. Kita boleh gandakan dengan zikir, dengan puasa dan amalan yang lain, mudah-mudahan. Terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Abu Anas Madani. Begitu juga Ayanda Haji Arsyad. Ayanda Haji Arsyad, malam besok kita bersama dengan program berikut. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Dr. Basit kerana menerangkan kepada kita apa yang kita perlu buat untuk dalam minggu-minggu akhir bulan Zulhijjah ini, awal Zulhijjah ini, untuk kita lakukan sebelum hari wukuf nanti, insyaAllah. Sama-sama kita berpuasa hari Isnin nanti, jangan lupa, insyaAllah. Terima kasih Tuan Guru. InsyaAllah serahkan pada Datuk SD mula, insyaAllah. Baik. Terima kasih anda Arsyad, rakan-rakan dan jemaah sekalian. Kami di Bicara Online ucapkan terima kasih. Jangan lupa bersama dengan majlis ilmu yang banyak di Facebook kita itu. Antaranya kan Bicara Online dan guru-guru kita yang ramai lagi. Kita istiqamah cari ilmu. Mudah-mudahan dapat selamat berkat kita di dunia lebih-lebih lagi. Amin. Dan beramal dalam 10 hari terbaik ini, dan juga selamat menyambut Aidil Adha. Kita buat ibadat korban, kita memperbanyakkan zikir, tahmid, tahlil. Mudah-mudahan Allah terima hendaknya. Sekian daripada Bicara Online kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.